Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan saya doakan semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seperti biasa pada pagi ini kita nak membahaskan, kita nak belajar dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini kita fokuskan kepada surah As-Saffat bermula ayat 171 hinggalah ayat 176. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang ada Al-Quran, maka cadangan saya boleh ambil dan kita boleh lihat bersama untuk kita lebih nampak apakah pengajaran ayat yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rejab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar dan hakim kita? Makin sihat Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Juga kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan-soalan berkaitan surah As-Saffat ayat 171 juga ayat 176. Baik, jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu bacaan taranum dari Ustaz, kemudian kita akan buka kepada soalan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Afabi'adhabina yasta'jilun. Sadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi Rasul, bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, dan bahawasanya tentera kami, pengikut-pengikut Rasul, merekalah orang-orang yang mengalahkan golongan yang menentang kebenaran. Oleh itu berpalinglah wahai Muhammad dari mereka, jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Dan lihat apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu. Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab
yang telah ditetapkan oleh kami. Alhamdulillah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbit, semua kru kita, dan khususnya buat Dang Hakim kita. Terima kasih, Ustaz. Dan yang terutama dan diraikan ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak abang rahimakumullah, dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran. Wa ba'd. Alhamdulillah. Kali ini kita sambung perbincangan dalam tarannum, tafsir, tadabbur, berbicara tentang yang disebut sebagai warisan Nabi kepada kita, iaitulah Al-Quran dan sunnahnya. Dan surah As-Saffat pada ayat yang ke-171 Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti yang dibacakan terjemahannya tadi, kalau kita meraihkan saudara-saudara kita yang menonton dari pelbagai ceruk pelosok dunia, kita raihkan mereka dengan izin terjemahan dalam bahasa Inggeris. Nah, boleh, ini Hakim ya, insya-Allah. And our word has already preceded for our servants the messengers, mean messenger of Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ayat 171 itu jelas-jelas kalau dalam bahasa dia, bila ada kalimah laqad dekat situ kan, dia datang pula walaqad, artinya sebelum bicara ayat 171 ini ada bicara yang lain ya. Dekat situ hadirin rahimakumullah, dia coordinating conjunction tu wow, maksudnya ada kisah lain. Dan datang laqad, maksudnya practical of certainty, ni maksud membawa kepada satu penekanan, taukid Arab sebut ya. Satu benda yang bukan main-main. Dua kali dekat situ laqad. Ya, sungguh-sungguh bukan main-main, kata Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya telah ada semenjak dulu lagi, sabaqat, daripada dulu-dulu lagi, bukan baru hari ini. Mungkin dia orang kata Quran ni baru hari ini kot. Bukan. Dan bahasa Quran ini bahasa yang hidup dari dulu sampai hari ini. Masya-Allah. Dan kita melihat ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab suci telah tidak dipopularkan lagi. Tapi tidak bagi Al-Quran. Bahasa Al-Quran sangat dahsyat. Ya. Maha hebatnya Al-Quran ini kerana kalamullah yang qadim, bahasanya diguna sampai hari ini. Walau hari ini orang sebut bahasa Arab, tapi ada beberapa perkara yang mereka menyalahi. Maksudnya mereka tu dekat mana daripada Al-Quran ya, tidak dapat disangkal dengan bahasa Arab itu. Kerana itu bahasa Al-Quran ini sangat unik. Seperti ada datang ketikanya harfu jar ya, kata sendi yang akan menjadikan kata nama itu berbaris kasrah atau majrur di bawah ya. Tetapi dalam Quran bila datang kaedah Al-Quran, contoh perkataan bakkah, bibakkata, dia tak jadi bibakkati, walaupun huruf ba itu harfu jar ya. Jadi di sinilah uniknya yang diungkapkan sampai bila-bila pun. Sebelum Quran diturunkan, orang Arab dah bercakap bahasa Arab. Dah memang itu bahasa dia ya. Quran diturunkan Arabiyan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kamu semua menggunakan akal fikiran. Jadi dekat sini walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, demi sesungguhnya kata Allah telah ada semenjak dahulu lagi satu ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul. Kat sini rasul tu rasul apa? Rasul banyak utusan orang mungkin sebut. Utusan raja, ya, utusan gubernur, ya, utusan kahwin, akad nikah, perbincangan sebelumnya ada pertunangan. Tidak, sekarang ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana utusan Allah Subhanahu wa taala ini Allah nak bagi tahu daripada Adam alaihi salatu wassalam
sampai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tidak pernah kami abaikan manusia. Ya, di mana manusia itu dibimbing dengan 3 perkara, yaitu akidah, syariah dan akhlak. 3 perkara paling utama. Dan ketiga-tiga ini hari ini kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, berpegang sungguh-sungguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya berpegang sungguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semua kita yang menonton, pastikan betul-betul akidah, syariah, akhlak kita atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah hadirin rahimakumullah, 313 Rasul, ya, dari 124,000 orang Nabi. Semuanya berpegang dengan akidah yang sahihah, yang sebenar-benarnya. Kemudian apabila kita lihat, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dia mengalami pelbagai ujian, jerit perih dia. Ya, menjerit Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jeritan itu jeritan batinnya, ya, dengan seruan yang lemah lembut kepada kaumnya untuk mengajak kebenaran. Jadi hadirin rahimakumullah, kita lihat walaupun begitu ada yang beriman dan ada yang mendustakan. InsyaAllah mungkin kita sambung lagi selepas bicara kita nanti. Baik, kita nak berehat seketika. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyaklah padi berdaun sebelah, padi bertempat di bakul 5. Banyaklah Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Rasul Utama. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan terima kasih juga yang buat mungkin baru bersama dengan kami. Kita masih lagi membicarakan tentang Suratul Saffat, bermula ayat 171 hinggalah ayat 176. Tadi kita dah dengarkan sedikit tafsiran berkaitan ayat 171. Kali ini pula kita nak buka kepada soalan, dan soalan yang pertama pagi ini datang dari Al-Shal. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Merujuk ayat 171, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul. Adakah Allah telah letakkan takdir seseorang sedar Lauh Mahfuz seperti juga para Rasul? Yang kedua, adakah dengan usaha, doa dan tawakal boleh mengubah takdir yang telah ditetapkan sejak di Lauh Mahfuz lagi? Mohon Ustaz jelaskan, syukran. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Baik, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan dari Al-Shal tadi saya notakan di sini ada 2, ya. Baik, kita pergi kepada yang pertama, takdir seseorang termasuklah Rasul, adakah ditetapkan sedari Lauh Mahfuz? Perkataan sedari itu kan. Masya-Allah. Hadirin rahimakumullah, jawapannya ya. Masya-Allah. Memang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha mengetahui. Walaupun hamba tersebut akan melakukan pilihan ya terhadap beberapa perkara dalam kehidupannya, ya, ataupun mungkin semua, ya, Allah telah mengetahui apa yang dia akan pilih. Jadi tiada di sini satu isu di mana Allah Subhanahu wa taala bagi pilihan, ya, seperti Allah sebut wahadainahun najdain, dan kami beri pilihan kepada mereka itu, kami dorongkan mereka, kami tunjuk, kami hidayahkan mereka itu, ya, 2 laluan, 2 pilihan, 2 perjalanan. Dalam ayat yang lain, imma syakira, sama ada nak memilih jalan orang yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun memilih jalan orang yang kufur. Jadi manusia boleh pilih kat situ. Bila manusia nak pilih itu pun Allah telah tahu. Masya-Allah. Allah telah tahu. Jadi tiada timbul di sini sebarang keraguan bahawa Allah telah tetapkan dan Dia Maha tahu
Adakah dia tak tahu? Tak ada timbul. Kerana kalau kita belajar dalam usul agama ini, usuluddin, kita akan belajar tauhid, ilmu tauhid. Antaranya bila kita belajar antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah alimun, maha mengetahui. Kaunuhu aliman, Allah Taala itu keberadaan dia sentiasa dia maha mengetahui, ya. Dan yang kedua, adakah doa, usaha dan juga tawakal, ya, boleh mengubah apa yang dikatakan sebagai takdir yang ditetapkan sejak di Lauh Mahfuz? Baik. Dalam memahami takdir ini, ya, dia ada dua. Ada yang disebut sebagai mubram, ada yang disebut sebagai muallaq. Ada yang telah ditetapkan tak boleh berubah-berubah dah. Masya-Allah. Seperti orang itu dia akan mati. Tetap kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul. Semua orang akan mati. Kemudian yang kedua, soal jodoh perkahwinan contohnya, ya. Orang itu dia kahwin dan sebagainya. Yang ketiga, soal rezeki dan sebagainya, serta banyak lagi lah. Betul. Kita bagi contoh dulu tiga ini. Dalam tiga ini juga ada yang disebut sebagai lepas mubram, muallaq. Dia tetap akan mati. Tapi mati dia itu bila Allah Maha mengetahui. Betul. Dia doa panjangkan umur. Dia jalinkan hubungan yang baik sesama manusia, silaturrahmi, silaturrahim, ya. Dia banyak memberikan sedekah, infak dan sebagainya selain daripada yang wajib atas dia, zakat ataupun apa yang dia nazar atau sebagainya, ya. Maka yang mengubah itu tetap ada. Maha mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tetap mati. Ya. Mati bila? Betul. Allah Maha mengetahui. Ya. Dia nak buat atau dia tak nak buat, dia pilihan dia, Allah juga Maha mengetahui. Begitu juga soal rezeki, ya. Dia berusaha mencari rezeki nak dapatkan yang terbaik, ya. Dia usaha, dia dapat tak? Biiznillah dia dapat. Seperti hadirin rahimakumullah, Allah bagi pilihan kita hari ini, ya, untuk kita nak pegang pen ataupun tidak pegang pen, ya. Tetapi yang Maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soal takdir ini ada para ulama kita yang memberitahu, memberi pesan bersungguh-sungguh dengan satu wasiat mereka, berhati-hati kerana yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu Wa Taala itu ala kulli syai', atas sungguh-sungguh dia atas setiap sesuatu, ya. Qadir, dialah yang Maha mengetahui takdirnya dan telah menetapkan. Wallahu taala a'lam. Panjang sikit. Betul Ustaz. No problem. Baik, jadi hari ini hendaklah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang menimpa kita, kita pandang positif belaka. Baik, soalan yang kedua Ustaz, boleh kita raikan bersama. Datangnya dari Jura Azlin. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru, tanyalah Ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Ayat 171, adakah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditolak atau ditentang oleh kaumnya itu? Ayat ke-172, siapakah mereka yang pasti mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah perbezaan antara Nabi dan Rasul? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jura Azlin Sufyan, ya. Betul, Ustaz. Ada dua soalan dekat sini. Baik, saya nak jawab soalan yang pertama dahulu, kemudian saya nak minta izin untuk kita bicara ayat 172 insya-Allah, ya. Bagi soalan yang pertama, adakah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini nak pujuk Nabi? Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha dahsyat, maha hebat, ya. Tuhan yang maha memujuk. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Tuhan yang maha pemurah, dan kita sebut di awal setiap perbuatan baik kita dengan nama Allah, maha pemurah,
Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam juga adalah manusia. Tapi manusia yang luar dari kebiasaan. Kerana baginda dapat wahyu, dapat didikan terus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan baginda ma'sum, terpelihara daripada salah silap, buat dosa dan sebagainya. Baginda melalui perjalanan yang tidak dapat ditempuhi oleh makhluk yang kebiasaannya, melihat syurga, neraka dan mengalaminya sendiri. Kita pun tahu perjalanan yang cukup dahsyat dan cukup hebat, iaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Ya. Maka daripada segala benda ini semua datang untuk mengukuhkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu orang bertanya, adakah Nabi kena pujuk? Adakah Nabi tak kukuh? Ya. Hadirin rahimakumullah, inilah yang namanya mukjizat. Ya, benda yang luar biasa. Benda yang tak dilalui oleh kebanyakan manusia. Seperti keberadaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bila Nabi Ibrahim tanya, kaifa tuhyil mauta? Macam mana engkau menghidupkan yang dah mati? Ya, hidup balik. Macam mana engkau buat? Allah Ta'ala tanya, engkau tak beriman ke? Awalam tu'min? Qala bala. Bahkan, ya Allah, aku beriman. Tapi qalbu aku ni, liyatma'inna qalbi. Ya, nak bagi tenang. Kerana aku sentiasa fikir, macam mana ya Allah? Allah perintah, ambil beberapa ekor burung, ya, sembelih, cincang, letak di gunung-gunung dan seru, ya'tina kasa'iyah, mereka datang dengan segera. Jadi benda sebegini bukanlah membawa arti bahawa Nabi lemah, tidak. Nabi sentiasa kukuh dan kuat. Tetapi untuk siapa ni? Untuk kita. Tu fungsi tadabbur dia. Untuk kita. Jadi bila kita lihat ayat ini, Masya Allah, Tabarakallah, kalau Nabi Allah bagi suatu motivasi, ya, ada motif tertentu untuk Nabi action tertentu, untuk buat satu tindakan tertentu, apatah lagi kita manusia. Karena itu Nabi tinggalkan kepada kita dua benda yang Allah beri kepada Nabi, wahyu, Quran. Dengan Quran itu Nabi terang dalam sunnah, dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah yang kita ikut, ya. Jadi untuk Nabi, untuk kita juga, ya, dan untuk semua. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang ke-172 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahum lahumul mansurun, bahawa sesungguh-sungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti terjemahan dalam pimpinan Ar-Rahman, lahumul mansurun, ya, merekalah orang yang diberikan pertolongan bagi mencapai kejayaan. Masya Allah. Dekat situ ada lagi yang disebut sebagai huruf-huruf penekanan, inna. Sesungguh-sungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bagi tahu kepada Nabi, jangan bimbang. Don't worry, don't be sad. Janganlah sedih. Kerana di awal yang ada ujian, ada tantangan, ya, ada kepelbagaian cabaran, hujungnya adalah manisan kemenangan. Masya Allah. Kerana itu kita lihat juga dalam ayat-ayat yang lain, seperti firman-firman Allah Subhanahu wa taala bahawa walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh-sungguh, ya, apa yang akan berlaku akhirnya lebih baik bagi engkau daripada yang awalnya. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sukar menyampaikan dakwah di Makkatul Mukarramah, ya. Bagaimana Nabi secara secara sembunyi-sembunyi, wal kitman, senyap-senyap, rahsia-rahsia menyampaikan, hinggalah sampai kepada secara jahar mereka tetap menentang Nabi. Siapa sangka bahawa tahun ke-8 Hijrah Nabi masuk ke bumi Makkah, yang mereka itu masuk Islam berbondong-bondong. Masya Allah, ya. Seperti yang kita lihat dalam surah An-Nasr, ya. Bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa, apabila telah datang kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, kemenangan dan pertolongan. Pada waktu itu
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya nak ambil fokus ayat kedua tu. Boleh, ya. Dan kamu telah melihat pada waktu itu, ya, bila datang nasrullah, pertolongan Allah, ya, wal fath, dan kemenangan, kamu akan lihat manusia datang memeluk agama Allah berbondong-bondong. Jadi kita lihatlah apa yang berlaku kepada kaum sebelumnya pun begitu. Ya, betul, Ustaz. Yang akhirnya mereka menerima kemenangan daripada ujian yang sekian banyak. Betul. Ya, lihat saya Nabi Allah Nuh, Ibrahim dan sebagainya. Wallahu taala alam. Baik, jadi kisah-kisah di zaman dahulu perlu dijadikan sebagai pengajaran dan pedoman dalam kehidupan. Mudah-mudahan yang baik boleh kita jadikan sebagai amalan. Baik, kita nak bertasbih seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Jika dalam kesulitan, jangan lupa muhasabah diri. Quran Sunnah jadikan panduan, insya-Allah syurga kita miliki. Terima kasih kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa buat 3S macam biasalah. Yang pertama, suka, yang kedua, sapa, dan yang ketiga, sebarkan kepada mereka yang lain. Baik, tadi ada soalan yang kedua ditanyakan oleh Jura Azlin Sufyan berkaitan apakah perbezaan antara Nabi dan juga Rasul, dan siapakah sebenarnya mereka yang dimaksudkan dalam ayat 172, Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dan setia untuk kita memberikan pencerahan demi pencerahan. Apa beza antara Nabi dan Rasul, seperti soalan yang dinyatakan oleh Jura Azlin Sufyan tadi, ya. Soalan yang kedua merujuk pada ayat 172. Beza yang pertama, Rasul apabila Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan wahyu kepada mereka, maka mereka mesti menyampaikan kepada kaumnya, itu Rasul, ya. Rasul ini adalah kata nama Rasulun singular, maksudnya mufrad. Kalau Rusulun maksudnya plural ataupun jama', ya. Baik, dalam ayat yang dilihat oleh kita dalam Al-Quranul Karim seperti ayat 171 tadi pun juga disebut sebagai mursalin, ya, iaitu rasul-rasul. Dan beza yang kedua ialah Nabi, mereka dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka, nama pun Nabi, ya, mereka dapat khabar, dapat berita. Nabaun itu maksudnya berita, ya. Berita ni bukan berita yang biasa-biasa, tapi berita yang hebat, seperti Nabaun azim, khabar yang besar, ya. Cumanya mereka tidak diwajibkan untuk menyebarkan kepada kaumnya. Jadi dia dapat untuk diri dia, dia dapat contoh orang lain ambil teladan daripada dia. Maksudnya dia tu dijadikan contoh. Jangan salah faham bahasa saya tadi tu. Contoh itu maksudnya diri dia tu, kepribadian dia tu diambil, dicontohi, ayat tu dicontohi oleh orang lain. Adapun kedua-dua Nabi dan Rasul ini adalah lantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persamaannya. Betul. Ya. Tak ada sesiapa pun boleh berusaha nak jadi Nabi dan Rasul. Yang ni memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia usaha jadi Rasul, tak, ya. Yang boleh berusaha untuk nak jadi ini orang bertakwa, jadi orang yang salih. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan orang itu waliyun, sebagai kekasih dia, ya. Maka itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkas. Wallahu taala. Dan Ustaz, kalau kita lihat dalam 172 ini, bahawa sesungguhnya mereka. Jadi siapa Ustaz yang dimaksudkan mereka di situ? Baik, yang dimaksudkan dengan mereka di situ ialah para rasul yang telah pun melalui
ujian yang cukup dahsyat. Masya Allah. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dalam satu sabdaan Nabi, izin untuk saya sampaikan kepada kita, ya, yang kita sebut tadi jumlah-jumlah tu adalah hadis daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Para Nabi dan Rasul ini semuanya ada ujian. Masya Allah. Semua. Daripada Adam sampailah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Cuba cerita Nabi apa tak ada ujian? Ya. Ustaz, kami jarang mendengar cerita tentang Nabi Allah Zulkifli. Contoh orang kata Nabi Allah Zulkifli kami tak pernah dengar. Zulqarnain kami pernah dengar. Dzu al-kifl maksudnya yang mempunyai penjagaan, iaitu baginda dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ujiannya, iaitu senantiasa sahaja iblis laknatullah, ya, daiman abada, dia nak ganggu Nabi Allah Zulkifli dengan kaumnya supaya saling ada prasangka. Ujian. Betul. Ya. Dan prasangka ini cukup dahsyat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Macam-macam ujian, macam-macam keberadaan dia, ya. Dan kita lihat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam berapa tahun berdakwah, ya. Hampir 1000 tahun berdakwah. Umur baginda saja mencecah 1000 tahun. Berapa saja yang beriman, ya. Betul. Boleh dibilang-bilang. Ada pelbagai riwayat, ada yang sebut hanya 7 ataupun lebih sikit daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi daripada peristiwa banjir besar, asbab daripada safinah ataupun bahtera Nabi Allah Nuh, kita dapat melangsungkan keturunan yang namanya manusia. Masya Allah. Dan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Minal ibil ithnain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan iblis kat situ, ibil ithnain itu maksudnya dua ekor unta, maksudnya sepasang lah. Sepasang. Jadi hadirin rahimakumullah, ini dirujukkan kisah ini kepada mereka, yang mana mereka dalam menyampaikan risalah, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai cukup dahsyat ujian. Contoh saja Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quranul Karim. Kita pun lihat ujiannya cukup dahsyat, ya. Bagaimana lahir lalu disembunyikan dalam dapur kerana takut nak dibunuh. Lepas tu dihanyutkan dalam kotak. Lepas tu ditemui oleh isterinya Firaun, Sayyidatina Asia, ya. Kemudian diminta izin Firaun untuk nak jaga, ya. Lepas tu dibesarkan dalam istana. Lepas tu membawa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membacakan Taurah di hadapan Firaun dan seluruh pengikutnya. Beriman ibu angkatnya Asia, ya. Tetapi Firaun tidak beriman, dan kita lihat bagaimana ujian yang berlaku pada Nabi Allah Musa cukup dahsyat. Akhirnya mereka memperolehi kemenangan. Baik Ustaz. Jadi itu sedikit tafsiran berkaitan ayat 172, dan sebelum kita nak membuka soalan yang seterusnya berkaitan ayat 173, eloklah saya fikir kita dengarkan dahulu tafsiran berkaitan ayat 173. Boleh Ustaz? Boleh. Silakan Ustaz. Bila kita lihat kepada ayat 173 yang kita telah bacakan tadi, ya, kita ulang secara ringkas. Wa inna jundana lahumul ghalibun, ya. Apa maksud ayat ini? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dalam terjemahan dan bahawasanya tentera kami, iaitu pengikut-pengikut Rasul, mereka lah orang-orang yang mengalahkan, yakni golongan yang menentang kebenaran. Artinya di sini bersama dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam itu ada bersamanya tentera-tentera Allah, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dengan izin. Jangan salah faham. Hari ini bila kita sebut, kita kena bagi tegas betul-betul. Kita tak nak nanti ada pihak yang menyalahgunakan kenyataan kita. Itu memang daripada Quran. Apa dia?
Hizbullah, tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itu duduk bersama dengan para rasul, ya. Dan mereka berjuang berhabis-habisan. Inilah dia tentera Allah, tentera Rasulnya, orang yang korbankan dirinya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata menuruti sunnah para anbiya mursalin tersebut. Hadirin rahimakumullah, dan mereka menjadikan diri mereka itu sebagai galang ganti bagi melapangkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, ya. Dan perjuangan mereka pasti menang. Karena itu Allah Ta'ala sebut lahumul ghalibun, ya. Bagi mereka itu kemenangan. Kita perasan ataupun tidak bahawa dalam kita membacakan ayat dari 171 tadi sampailah 173, ada 3 kali perkataan sungguh-sungguh. Betul. Laqad, sungguh-sungguh, innahum, sungguh-sungguh, wa inna, sungguh-sungguh, ya. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawa perjuangan mereka itu pasti sungguh menang. Ya, mereka itu juga pasti menang. Perjuangan itu menang. Mereka sendiri pun menang. Kemudian Allah nak bagi tahu akidah yang cukup dahsyat, yang bagi menang itu aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang memberi menang itu adalah makhluk. Kerana benda ini datang dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya bumi ini akan melalui proses esoknya dipenuhi dengan qistan wa adlan, iaitu keadilan, kesaksamaan dan juga keadilan, ya. Seperti mana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan zulman wa jawran, kezaliman dan juga penuh dengan dosa nista. Jadinya dalam ayat yang ke-173 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan bersungguh-sungguh setiap perjuangan itu mesti menempuhi pengorbanan, ya. Betul. Apatah lagi kalau kita melihat peristiwa korban, ya. Ini mereka yang melalui, yang telah selesai berhaji, yang telah selesai Idul Adha, mengetahui bagaimana semangat korban itu, ya. Dan diterjemahkan dalam satu amalan menyembelih binatang dengan penuh ihsan. Setengah orang dia gunakan satu perkara yang salah sampai pergi kepada pencinta haiwan, kata apa mereka ni buat pesta penyembelihan. Bukan. Yang inilah kita kena memahami ajaran agama Islam bersungguh-sungguh. Bila kita telah faham, kita hadam, hujungnya kita akan hormati. Betul. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dan bila kita melihat bahawa kemenangan tersebut adalah satu nikmat yang tertinggi yang akan dikecapi manisnya oleh para mujahid, ya, para mujahidin, mujahidat kita, dan mereka yang melalui jalan ini. Kita kena faham, ya, ada yang hakim dan semua, bukan hanya semata-mata dengan pedang, bukan hanya semata-mata dengan senjata, tapi ialah memenangi perjuangan dalaman yang cukup dahsyat, iaitu nafsu kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Masya-Allah. Jadi antara perjuangan yang perlu kita tempuh ialah dalam kita melawan hawa nafsu kita, lagi-lagi hari ini dunia yang penuh dengan cabaran dan ujian. Baik, kita ada satu soalan berkaitan ayat 173 dari saudara Hasib Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Bermaksud dan sesungguhnya tentera kami itulah yang pasti menang. Siapakah tentera-tentera Allah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan daripada Sil Rasid Cikci, ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menerangkan hadis ini. Ya, Nabi cerita satu persatu dengan begitu teliti, ya. Izinkan saya sampaikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imaina 'ala al-haqqi la yaghurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih seperti
yang ditetapkan syarat-syaratnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa maksud hadis ini? Kata Nabi, dan la tazalu, senantiasa akan ada, ya, kata Nabi SAW, taifatun, satu kelompok, satu golongan, satu kumpulan manusia di kalangan umatku, orang-orang yang teguh membela kebenaran, ya. Tidaklah mereka akan dapat diperdayakan oleh orang-orang yang mencuba bagi menggagalkan mereka, dan tidak pula orang yang menentang mereka. Ya. Sampai datang saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia saat tersebut? Iaitulah kiamat, dan merekalah orang-orang yang menang, ya. Jika kita lihat perkataan ghalibun, ya, adalah maksud orang-orang yang mengalahkan, iaitu orang-orang yang menanglah. Betul. Mengalahkan apa tu? Mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menentang kemungkaran. Kalau kita pergi ke Alhambra, kat mana Alhambra? Spanyol. Ya, di negeri mana? Granada. Dia banyak negeri tu, antaranya Granada. Di situ kita akan masuk kota disebut Alhambra, daripada bahasa Arab, merah. Kubu merah, kota merah. Kita masuk dalam tu, kita akan jumpa banyak tulisan la ghaliba illallah, la ghaliba illallah, la ghaliba illallah. Apa maksud dia? Tiada yang menang, yang cemerlang, no victory except Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan yang menang, yang gemilang, yang hebat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Bahawa arti di sini, walaupun mereka tahu bahawa kemenangan itu mereka telah pun kecapi, tapi mereka balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Masya-Allah, la quwata illa billah. Ya, seperti dalam suratul Kahfi, apabila seorang pemuda masuk lalu membangga-bangga diri, dia kata seorang lagi, dia apa dia sebut? Dia kata, kamu janganlah cakap demikian, tapi sebutlah, ya, masya-Allah, la quwata illa billah. Ya, Allah Ta'ala nak begini dah, alhamdulillah, baik, ya. Tiada sebarang kekuatan, daya dan upaya melainkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itulah juga kita memahami bahawa Allah tidak akan menolong mereka yang berjalan terus atas agamanya. Walaupun dalam perjuangan ada yang tewas, ada yang mati dan sebagainya, tapi mati mereka itu adalah kemenangan di dunia untuk mengecapi syurga. Fauzun azim, kemenangan yang agung akhirat nanti. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak bertahmid seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersua kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Rejab. Kita membicarakan tentang surah As-Saffat, bermula ayat 171 hinggalah ayat 176. Dan kali ini kita nak berpindah ke ayat yang seterusnya, ayat 174. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat 174 Allah berfirman, fatawalla anhum, oleh itu berpalinglah wahai Muhammad dari mereka. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Allah berpalinglah wahai Muhammad dari mereka, Ustaz? Baik, kita nak masuk lagu Nahawan sikit. Boleh Ustaz? Bagi menyerikan betul kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum hatta hin. Artinya, oleh itu berpalinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka, serta jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah hingga ke suatu masa, ya. Kita mungkin pagi ini berkali-kali kita dengar. Tadi kita dah baca terjemahan, kita baca ayat, kita selang-seling dengan terjemahan, ulang lagi. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk pengukuhan. Betul. Ya. Jadi bagi sesiapa yang bertanya, kenapalah dia orang dua orang ni asyik ulang. Kerana kita mengambil apa yang diajar oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi. Nabi bila dipeluk oleh Jibril, Nabi kata apa? Iqra.
Masya Allah. Ya, peluk lagi ya, iqra ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peluk lagi, iqra. Apa kali ulang tu? Baca sampai Nabi tanya, aku nak baca apa benda aku nak baca, tak tahu nak baca ni. Kan. Jadi bila kita ulang begitu, kita akan kukuh ya ingatan kita. Betul. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-174 ini merujuk kepada apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berhenti berdakwah. Ya. Walaupun mengalami cabaran, dugaan, ujian cukup dahsyatlah. Cukup dahsyat ya. Antara dahsyat di Makkah ini peristiwa yang berlaku di Taif sebelum hijrah lah sebelum hijrah maaf. Dan selepas hijrah kita tahu siri-siri peperangan yang besar-besar. Betul. Ya, seperti perang 3 yang perang besar tu, perang Badar Kubra, perang Uhud, ya, perang Khandaq ataupun perang Ahzab dan peperangan-peperangan yang lain. Nabi mengalami kecederaan yang cukup serius ya. Cukup dahsyat. Kalau di Taif luka habis, wajah, kepala ya, belakang, seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan baju Nabi koyak rabak, compang-camping ya. Allahu akbar. Ya. Dan capal yang Nabi pakai itu telah pun dipenuhi dengan darah Nabi sendiri dan berbunyi seperti orang yang memakai kasut ya dalam keadaan kakinya basah. Bunyi cocok itu. Masya-Allah, tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, tapi Nabi tak pernah berhenti daripada terus berjuang. Walau ketika itu malaikat Akhsyabain yang menjaga Gunung Ganang datang tawar dekat Nabi. Kami nak hampak penduduk Taif ini ya. Allah Taala minta tanyakan kamu. Ya. Apa Nabi kata? Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunkanlah untuk umatku. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka tak mengetahui ya Allah. Ya, ampunkanlah kaum aku ni kerana mereka tak mengetahui. Jadi sebegini dahsyat sampai satu ketika Nabi berdakwah, mereka tolak, maka pada waktu itu kata Allah, fatawalla anhu. Palinglah daripada mereka ya. Jadi bila paling ni, adakah Nabi putus asa? Datang pula satu soalan lagi. Tak, keterangannya Nabi tidak putus asa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling itu jangan hiraukan celaan mereka, jangan peduli mereka, kerana ramai lagi orang yang nak tahu tentang kebenaran ini. Betul. Pergilah kepada yang lain. Ya. Dan dalam ayat yang lain seperti dalam surah At-Taubah, fa in tawallau, kalau mereka telah berpaling, faqul hasbiyallah, mereka mencela, mencerca, memaki hamun kamu ya, memalingkan wajah mereka dan juga pendirian mereka dari kamu. Faqul, waktu itu kamu sebut hasbiyallahu la ilaha illahu ya. Cukup bagi aku ini ada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Dia. Ya. Alaihi tawakkalt, ke atasnya aku serahkan segala perkara, aku tawakal semua. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhan yang menjadi sang pemilik arasy yang agung. Masya-Allah. Jadi Nabi tak peduli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan terus berdakwah ya, walau kamu nak tolak, aku akan cari orang lain. Maka Allah Taala bagi tahu, cukuplah. Kalau dah mereka tak nak, tak apa. Ya, kamu dah susah-susahkan diri kamu dah. Bukan kamu kata aku tak nak susah. Tak, kamu dah susahkan pun diri kamu. Orang lain banyak lagi yang nak kebenaran. Wallahu a'lam. Sebab tu dalam kehidupan kita ni Ustaz, kalau kita rasa susah dengan ujian, maka perlu kita lihat betapa lagi sukar ujian yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tadi sempat melihat kepada soalan yang ditanyakan oleh Laila Dila Rosa. Ayuh kita lihat bersama, menarik soalan beliau. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Ayat ke-174, maka berpalinglah engkau Muhammad daripada mereka sehingga sampai waktu tertentu. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling terhadap kaum musyrik sehingga tibanya waktu tertentu itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemenangan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu takut dengan sebarang ancaman daripada mereka? Dan adakah ini juga merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala? Selain diperintahkan untuk berpaling, adakah terdapat hal-hal lain
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Mohon perkongsiannya. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bagus, alhamdulillah soalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat ya, Laila di La Rosa ini dia dengan izin ya, capture hatta hin ya, sampai satu ketika, sampai satu waktu. Ya. Jadi para ulama ni siapalah mereka? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah waris ataupun mereka yang meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud dengan hadis yang sangat panjang, tapi kita ambil yang di hadapan dia tu. Jadi baik Ustaz, sebelum kita nak menyambung perbincangan kita ataupun jawapan kepada Laila di La Rosa tadi, kita nak melihat seketika Ustaz untuk bagi laluan kepada TV3. Jadi insya-Allah teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9 dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kalaulah cukup tikar bantal, terasa kantuk tidakkan susah. Kalaulah hidup sabar tawakal, di mana hidup takkan gelisah. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S, suka, sapa dan sebar. Baik, tadi kita tunda perbahasan ataupun penceritaan tentang soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Laila di La Rosa berkaitan hatta hin. Ustaz, silakan. Baik, tergamam juga tadi sebenarnya tapi bagus apabila kita tengah berada di kemuncak perbincangan, kita beralih ke TV9, ramai yang akan switch ubah ke TV9 insya-Allah tabarakallah. Jadi para ulama kata hatta hin ini ialah satu ketika kekalahan musyrikin Makkah. Satu ketika yang akan berlaku kehancuran. Satu ketika berlaku kepada mereka itu putus asa. Kerana apa? Mereka telah pun kalah dalam segala bentuk peperangan. Mereka berperang secara ruhiyah, spiritual, kerohanian. Mereka telah kalah. Perang untuk menyatakan ini bukan Tuhan. Dah mereka gagal. Mereka perang secara fizikal, secara berhadapan, guna senjata dan sebagainya. Mereka telah kalah. Mereka nak berperang secara keilmuan, nilai-nilai intelek. Mereka mencabar Al-Quran. Mereka dah kalah. Hingga Allah Ta'ala cabar balik mereka. Kalau betul kamu rasa kamu betul, datangkan bisuratin min mithlih, dengan satu surah cukup, sama dengan Al-Quranul Karim. Akan tetapi kamu datang segala saksi, wa du'u syuhada, bawa mai min dunillah, tapi jangan bawa Allah SWT. Carilah orang lain. Mana ada penyaksian yang boleh menolak Allah SWT, kerana dia maha menyaksi. Betul. Syahidun, kata Allah SWT, dirinya maha membuat penyaksian. Maka hadirin rahimakumullah, mereka nak lawan lagi dengan secara emosi. Mereka mempang sarau, cabar emosi Nabi SAW, dan mereka lihat Nabi sangat penyabar. Dan mereka nak lawan secara kemasyarakatan. Mereka lihat orang masuk Islam berbondong-bondong pula. Habis segala-galanya mereka kalah. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, hatta hin itulah satu ketika di mana apabila musyrikin Makkah cuba untuk melakukan satu kemusnahan kepada Nabi dan umat Islam di Madinah dengan perang Badar. Itulah peperangan pertama selepas Nabi hijrah. Mereka tak puas hati. Mereka kata kali ini memang hancur lebur lah. Apa yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua hijrah ialah Allah mengurniakan
kemenangan kepada 313 orang yang melawan 1000 orang. Masya-Allah, jauh beza Ustaz. Oi, 3 kali ganda lebih. Betul. Ya, baru 939 kalau dah harap dengan 3. Ya. Lebih lagi Allah Ta'ala tetapkan kemenangan kepada umat Islam. Kerana pada waktu itu kalau kita belajar betul-betul, perang Badar ini berlaku bukanlah kerana orang Islam nak berperang. Ya, kita kena faham betul-betul. Kerana itu jugalah dalam memahami konsep berperang dalam Islam ni, apabila kita nak jaga beberapa perkara, maqasid syariah, ya, kita nak jaga tentang akidah, kita nak jaga tentang keturunan dan kehormatan, kita nak jaga tentang jiwa, jangan ada pembunuhan, kita nak jaga tentang akal jangan rosak dan sebagainya, dan kita nak jaga pemilikan harta dan sebagainya. Ini yang membawa kepada kita mempertahankan diri. Dan pada waktu itu kalau berlakulah ya kematian dan sebagainya, jadilah dia syahid. Tapi kena ingat lagi satu, jangan kita berhenti kat sini walaupun kita mungkin ada soalan lagi. Sebab menghukumkan wajib untuk pergi berperang tu bukan diri kita, tapi amir yang menjadi raja yang memerintah. Ya, penguasa kita, orang yang berkuasa ke atas kita, barulah kita boleh pergi. Karena itu nak pergi perang pada zaman Nabi kena minta izin Nabi. Kalau kita sekarang ni kita minta izin mereka yang mendapat mandat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang urusan umat Islam sekarang. Siapa dia? Kalau bukan raja-raja kita. Betul. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jadi banyak pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan perkataan ataupun kalimah hatta-hin itu. Jikalau kita berada di kelompok yang kecil pun, tetapi jikalau Allah bantu kita, maka insya-Allah kemenangan milik kita semua. Baik, kita nak berpindah pula ke ayat 175, iaitu kalau boleh saya bacakan dahulu terjemahannya, dan lihat apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu. Silakan Ustaz. Baik. Okay, kita melihat di situ ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu perakuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan juga umat Islam bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, lihat apa yang akan menimpa mereka. Kamu perhati ya, tak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu. Hadirin rahimakumullah, kita lihat kehinaan demi kemusnahan, demi kekalahan berlaku kepada musyrikin Makkah. Dan mereka heran bagaimana Nabi SAW mengatur strategi peperangan, sedangkan Nabi bukan orang yang suka berperang. Ya, bagaimana Nabi boleh susun ketumbukan tentera, ya, sedangkan Nabi bukan ahli strategi dalam menyusun apa-apa taktik ya dalam menghadapi musuh dan sebagainya. Di sini sebenar betulnya ada di kalangan mereka yang timbul sedar apa dia? Bahawa ini semua adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perbuatan seorang manusia biasa, melainkan dia datang dengan kuasa yang maha mengetahui, kuasa yang maha mengaturkan, kuasa yang maha menetapkan. Maka di kalangan mereka pada waktu itu ada yang beriman, ya, balik beriman. Karena itu kita lihat ada di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah, apa mereka buat? Mereka pergi ke Madinah. Mereka pergi senyap-senyap, mereka beriman, berbai'ah dengan Nabi. Nabi hantar pulang masuk ke Makkah. Sampai saja mereka di Makkah, mereka menyebarkan keislaman mereka secara tak heboh-heboh. Ya. Lalu makin ramailah orang Islam yang ada di Makkah tersebut. Hinggalah pada tahun ke-8 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ya. Waktu itulah orang musyrikin perhati betul-betul. Mereka mengatakan bahawa tiada apa-apa lagi yang boleh dilakukan, dan ada yang pedang diletakkan atas tengkuk mereka. Pada waktu itu bukanlah satu disebut sebagai provokasi atau ancaman,
Tapi nak bagi tahu, kami tidak akan sekali-kali menumpahkan darah. Tidak akan. Ya, kami akan menjaga tempat yang suci ini, iaitu Masjidil Haram, menjadi tempat ibadah seperti Allah Ta'ala berfirman, antahira baiti, kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya. Untuk siapa? Untuk orang bertawaf, untuk orang rukuk dan sujud. Maka kami tidak akan menumpahkan darah kalian di tempat yang orang guna untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perang itu sendiri adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah yang membawa kepada mereka melihat, perhati, betul, ya, apa yang kamu buat, dan lama kelamaan mereka akan memahami bahawa apa yang berlaku sebenarnya adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan rugi mereka yang menolak petunjuk ini. Wallahu akbar. Baik Ustaz. Jadi kita nak terus bergerak ke ayat yang terakhir 176, iaitu berkaitan, maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami. Silakan Ustaz. Baik, ini ayat yang terakhir kita bicara pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami. Ya, dekat sini kita pun heran kalau kita lihat, apa hal pula? Apa hal pula mereka nak minta azab, ya? Ini kerana apabila mereka telah pun melalui kekalahan daripada kesombongan mereka, ya, dengan sombong tu nak tentang Nabi, asyik kalah, maka kata, okeylah, sekarang ni bawa mai azab lah, kami nak tengok. InsyaAllah kita akan bicara lanjut selepas ini. Baik, jadi kita nak tahu apakah sebenarnya yang diminta oleh mereka. Tetapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, macam biasa teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Rosak tiang kerana condong, tiang condong cepat robohnya. Rosak orang kerana sombong, orang sombong cepat jatuhnya. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, dan sekarang kita sedang membahaskan ayat yang terakhir, iaitu ayat 176. Jadi terus kita menaikkan soalan dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 176. Ayat ini boleh dikaitkan dengan kelakuan beberapa orang Islam masa kini yang melakukan maksiat lantas mendabik dada menyatakan maksiatnya itu tidak mendapat apa-apa balasan cash dari Allah ketika di dunia lagi. Seolah-olahnya maksiatnya itu direstui Maha Pencipta. Mohon pendapat dan nasihat Ustaz dalam isu ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan daripada Intan Zurina, ya. Teguran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tegur tu kepada orang-orang musyrikin, ya, orang-orang syirikkan Allah, golongan yang kafirun, orang yang kufurkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermakna kita yang beriman ini tak payah ambil peduli. Setengah kata itu bukan kita. Betul. Tapi teguran itu kalau kita baca betul-betul memahami Al-Quranul Karim, para guru kami berpesan agar kamu menjauhinya, agar kamu tidak mendekatinya, agar kamu tidak mencontohinya, agar kamu tidak juga menjadi pengikutnya. Sebab itulah melihat kepada Al-Quran kena sampai ke dasar paling dalam. Kalaulah manusia ini ada alat pengukur dalamnya Quran itu, saya yakin, alat itu pun akan rosak, tak mampu nak mengukur. Karena wahyu ini benda yang maha tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita tidak dapat mengetahui ilmu
cukup dahsyat pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi bagi contoh ketika berjalan dengan para sahabat di pantai, Nabi mencelupkan jari telunjuk Nabi angkat. Para sahabat tanya, apa yang kau nak beritahu kami ya Rasulullah? Nabi kata, kamu lihat ni, air yang tergantung kat ujung jari telunjuk aku ni. Ya, dan kamu lihat lautan ini. Para sahabat kata, ya Rasulullah. Inilah permisalan. Tak boleh pun nak buat persamaan, tapi nak buat satu contoh supaya kamu boleh fahamlah. Ya. Inilah ilmu manusia. Masya-Allah. Yang luas ini ilmu Allah SWT. Itu baru luas, belum belum dalam lagi, belum tahu kandungannya tu. Ya. Itu ilmu Allah SWT. Jadi apabila duduk offer aku orang beriman buat maksiat, tak ada jadi apa pun, Tuhan okey kot. Hadirin rahimakumullah. Ya. Abu Jahal pun pernah berfikir demikian. Abu Lahab pun pernah berfikir demikian. Golongan munafiqun juga pernah berfikiran cara demikian. Tapi Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi tempoh lagi untuk mereka taubat, bagi tempoh lagi untuk mereka kembali, bagi tempoh lagi untuk mereka sedar. Kecuali dua keadaan, kata Allah. Pertama, kita ke gar-gar nyawa sampai di kerongkong kita, ya. Dan yang kedua, bila matahari terbit di sebelah barat, ya. Mungkin tuan-puan punya rumah bila saya tunjuk barat kat sini tak sama. Cuba bagi contoh. Matahari bangun tengok, dah sebelah barat dah terbit. Waktu itu nak Astaghfirullah, Allah dah tak terima dah. Allah Akbar. Ya. Nak taubat pun Allah dah tak terima dah. Adakah Allah tak adil kat sini, ya? Kita bagi satu lagi persoalan untuk orang fikir. Jawabnya adalah Allah Ta'ala Maha Adil. Nasi dia ada tempoh masa, lauk ada tempoh masa. Ya, betul. Ya. 4 jam tu dah boleh kata maksimum sangat-sangat. Lepas tu dia akan basi. Pernyataan ini nak merujuk kepada setiap sesuatu secara fitrahnya ada expiry date dia. Betul. Ada tempoh tamat dia. Dan dunia ni pun ada tempoh tamat dia. Kiamat tu ada tempoh tamat dia. Masalahnya orang asyik bertanya, bila. Itu kerja Allah Subhanahu Taala. Kita sebagai hamba buat kerja kita. Ya. Allah Maha tahu kerja dia. Cuma yang kadang paling kita bimbang adalah kita yang keliru dengan kerja kita. Betul. Jadi astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Jom kita muhasabah diri kita seperti pantun-pantun yang banyak Dai Hakim sampaikan tadi, sangat terkesima kita. Dan jangan kita cabar Allah SWT. Karena apa Allah Ta'ala bagi peluang? Karena dia nak bagi kita minta ampun kepada dia dan dia akan ampunkan. Apa jadi kalau tak mendapat keizinan Allah SWT tapi dilakukan juga ada mudarat berlaku, na'udzubillah min dzalik, dibimbangi meninggal dalam kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Baik, jadi ayo sama-sama kita bermuhasabah. Mudah-mudahan bila kita bermuhasabah, kita ingat dosa-dosa dan kita bersegera istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan yang menarik juga saya fikir perlu kita ketengahkan, datangnya dari sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan ayat 176, kenapa mereka meminta azab disegerakan? Adakah pertanyaan kaum musyrik ini dengan tujuan memperolok-olokkan tentang azab Allah? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Faizal atas soalan. Baik. Terima kasih kepada saudara Faizal Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sedang penonton yang dikasihi sekalian, jangan lupa selalu kalau tadi Dai Hakim dah pesan, saya lanjutkan, ya. Tolong sebarkan, ya, dalam FB, dalam WhatsApp, Telegram, Instagram yang berkilo-kilogram lagi tu. Sekarang ni dalam TikTok apa semua ada, ya. Bahawa kita sedang bersiaran sekarang ni. Dan tolong like, komen dan share lagi bagi orang faham Quran. Baik, ayat yang ke-176 berkaitan dengan soalan saudara Faizal tadi, adakah mereka memperolokkan? Jawapannya, ya pun ada, tidak pun ada. Ya, sebab mereka kata kami dah buat macam-macam, tak jadi apa pun pada kami. Kami okey, ya. Seperti ashabus sabt, ya, orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, mereka buat tipu daya dengan Allah SWT. Mereka kata
Tak dia apa pun. Okey je. Allah masih bagi tempoh. Ya, betul. Tapi bila dah sampai tempoh, okey dah stop. Kamu melampau sangat ni. Ya. Kunu qiradatan khasiin, mereka jadi kera yang hina. Ya. Didatangkan sayhah, ya, wahidah, pekikkan suara dari langit, dan mereka semua mati. Ya. Dan mereka mencabar Nabi Allah Salih dengan mengganggu unta yang keluar daripada batu nak makan. Kemudian mereka bunuh unta tersebut. Berbunuh tengok dia bunting. Keluar anak dia lari, mereka bunuh lagi anak unta tersebut. Mereka kata tak dia apa pun, okey lagi pun, ya. Sehinggalah wajah-wajah mereka tu bertukar menjadi hitam, bertukar menjadi hilang segala nur cahaya Allah SWT. Lalu datang azab yang sangat pedih. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz. Dan sebagai penutup, doa ringkas Ustaz bagi kita meraih keberkatan pagi ini. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan tangan, Ya Allah, pada pagi barakah ini, mohon daripadamu agar Engkau terima segala ibadah kami dan Engkau ampunkan semua dosa kami. Engkau maafkan segala salah dan silap kami. Engkau kasih belaskan diri kami yang banyak melakukan kezaliman ini, Ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran kami mohon Engkau terima segala persembahan kami, pekerjaan kami, perlakuan kami yang kami selalu sebut dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kami perakukan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu ya Allah, berkati majlis ilmu Taman Syurgamu, program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, akan penerbitnya, semua krunya, semua penontonnya, dan sesiapa yang mencintai program ilmu serta memandu dan menolong kepada penyebaran ilmu pengetahuan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal yudhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Rodi yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada sedang penonton keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada setiap pagi dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri anda semua. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.